Sekejap, cikgu set up kamera dulu. Okey. Hari ini cikgu nak berkongsi dengan murid-murid bab 7 saliran. Pandang darab fizikal peringkat aliran sungai dibahagi kepada 3 peringkat. Peringkat yang di atas, kita mengenalinya sebagai peringkat hulu sungai. Peringkat yang di tengahnya dikenali sebagai peringkat tengah sungai, manakala peringkat yang bawah sekali kita mengenalinya sebagai peringkat hilir sungai. Ini ialah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hulu, peringkat tengah dan peringkat hilir sungai. Nanti cikgu akan terangkan satu demi satu. Sekarang kita lihat peringkat hulu sungai dulu. Bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hulu sungai, lulahnya sempit dan berbentuk V, di mana hakisan menegak lebih ngiat daripada hakisan tebing. Hakisannya ialah secara menegak. Jadi lulah V terbentuk akibat hakisan menegak aliran sungai yang deras di bahagian hulu sungai. Jadi pelajar nampak tak? Ini ialah bentuk V. Peringkat hulu sungai, dia juga bercerun curam. Jika murid-murid lihat di sini, lihat. Ini ialah maksudnya bercerun curam. Sekiranya dia landai, lagi satu ialah landai. Landai ialah macam ini. Okey, dan curam ialah macam ini. Okey, baik. Dan aliran air yang terdapat di peringkat hulu juga mengalir dengan deras. Selain daripada itu, di peringkat hulu sungai biasanya juga terdapatnya jeram. Okey, jeram dia terbentuk apabila sungai mengalir dengan deras, dia melalui batuan yang berselang keras dan mendatar. Lihat, yang batuan ini ialah batuan keras. Okey, yang ini batuan keras. Okey, dan yang di sini ialah batuan lembut. Okey, jadi batuan keras dia amat sukar dihakis dan tertonjol. Okey, dia tertonjol. Tengok dia tertonjol kan? Dia tertonjol di dasar sungai, kesan aliran akan tersekat dan terpaksa mengalir secara lompatan. Okey, jadi dia sangat sesuai untuk ekor pelancongan. Contohnya lihat di sini, mereka tengah menjalankan aktiviti meredah jeram. Okey, selain daripada itu, kita juga boleh mendapati bahawa air terjun juga di peringkat hulu sungai. Okey, air terjun ialah terbentuk di kawasan yang mempunyai lapisan batuan keras dan lembut yang tersusun secara mendatar. Yang sini ialah batuan keras yang tahan dihakis. Okey, dan batuan lembut yang di sini telah dihakis. Jadi kamu lihat dia telah dihakis. Okey, jadi air akan mengalir menurun ke bawah sebagai air terjun. Pelajar boleh lihat di sini ialah proses pembentukan air terjun. Pada peringkat pertama, pelajar boleh lihat aliran sungainya ialah mengalir macam ni. Okey, dan ini merupakan batuan keras, ini merupakan batuan lembut. Dan apabila batuan lembut mula dihakis, maka aliran sungai ini akan mulai jatuh. Okey, semasa batuan lembut itu semakin dihakis lagi dengan lebih banyak, maka akhirnya aliran sungai akan jatuh ke bawah dan dinamakan air terjun. Di peringkat hulu sungai juga terdapatnya lubang peliuk. Aliran sungai yang deras di hulu sungai, dia akan menggorek rekahan-rekahan di dasar sungai yang tidak rata dan memperdalamkan rekahan tersebut menjadi lubang peliuk. Kamu lihat dia terus menghakis kan? Jadi akhirnya menjadi satu lubang di sini. Ini juga contohnya lubang peliuk. Baik, sekarang kita masuk ke peringkat tengah sungai. Okey, aliran sungai di peringkat tengah
sudah tidak begitu deras. Tetapi hakisan tetap berlaku, tetapi dia merupakan hakisan melebar. Okay? Jadi akhirnya terbentuknya dula yang berbentuk U. Yang di sini nampak tak? Dula yang berbentuk U. Okay. Selain itu kita lihat susuh bukit berpancar. Susuh bukit berpancar terdapat peringkat tengah yang terdiri daripada batuan keras dan batuan lembut. Hakisan sungai niat berlaku di batuan lembut. Okay, dan dia akan membentuk senuram. Yang ini, tengok. Dia akan menghakis. Okay, sini ialah batuan lembut. Jadi, dia akan membentuk senuram yang kita dipanggil tebing cekung. Maksudnya tebingnya macam ni, cekung. Okay, manakala hakisan kurang niat di batuan keras. Jadi dia membentuk susuh bukit yang cembung. Cembung maksudnya yang macam ni, panggil cembung. Okey, jadi kamu lihat, ini kan cembung. Okey. Dan ini ialah cekung. Okey, kerana dia menghakis ke sini. Jadi terbentuklah susuh bukit berpancar. Ini dia susuh bukit berpancar. Okey. Di peringkat tengah sungai juga terdapatnya likuan sungai. Likuan sungai dia terdapat di kawasan lembah sungai kerana aliran sungai yang perlahan telah menggalakkan proses hakisan dan pemendapan. Hakisan niat terhadap tebing luar. Ini maksudnya tebing luar. Hakisan berlaku di sini. Manakala dia akan berlakunya pemendapan di bahagian ini. Okay, di bahagian tebing dalam. Jika pelajar lihat di gambar raja ini, lihat hakisan berlaku di sini. Okay, dan tebing dalam ialah berlakunya pemendapan. Okay, selepas itu apabila sungai mengalir macam ni, dia akan menghakis di sini dan bahagian dalamnya akan berlaku pemendapan. Begitu juga apabila sampai ke sini, okay, hakisan berlaku di sini, pemendapan berlaku di sini. Jadi akhirnya sungai akan terbentuknya berliku-liku. Baik, sekarang kita lihat peringkat hilir sungai, iaitu peringkat yang paling bawah sungai. Okey, lurah di sini sudah semakin melebar dan cetek kerana aliran sungai pada peringkat ini telah perlahan dan berliku-liku dan cerunnya sudah lebih landai. Tadi di depan cikgu telah menerangkan apa itu landai kan? Jadi pelajar boleh lihat. Sini ialah dikatakan landai. Tadi cerun, curam ialah macam ni. Betul tak? Jadi sekarang landai ialah macam ni. Okay. Tasik ladam juga boleh didapati di peringkat hilir sungai. Pelajar boleh lihat di sini, tasik ladam ini dia berlaku dalam 3 peringkat. Okey, pada peringkat pertama, hakisan ini dia berlaku dengan hebat di bahagian luar sini. Okey. Apabila mengalir sini, dia akan menghakis sini. Manakala dia berlaku pemendapan di sebelah yang tebing dalam, tebing Y ini. Okey. Dan hakisan ini akan menyebabkan kedua-dua lengkok liku itu semakin rapat. Maksudnya sebelah ini dia akan semakin rapat. Okey, ini dengan ini dia akan semakin rapat. Okey. Dan ini akan juga menyebabkan nanti pada peringkat kedua, lihat lengkok liku ini bertemu dan air mengalir terus di dalam alur yang hampir lurus. Maksudnya sekarang aliran sungai ialah sudah mengalir macam ni. Okay. Sekiranya pemendapan terus berlaku, ini berlakunya pemendapan kan? Ini berlaku pemendapan. Jika pemendapan terus berlaku, okay, ini juga terus berlaku. Akhirnya, kamu lihat di peringkat 3 ini, okay, liku terpenggal akan terbentuk. Dan liku yang terpenggal itu, kita panggil dia tasik ladam.
Kamu lihat tadi cikgu kata pementapan terus berlaku kan? Jadi akhirnya tengok yang ini, sungai ini telah terputus kan? Jadi dia terbentuknya satu bentuk yang macam C yang terbalik ni. Ini kita mengenalinya sebagai tasik ladam. Kamu lihat gambar raja yang bawah ini. Nampak tak? Yang ini belumlah pergi sambung kan? Tetapi sampai sini tengok sungainya sudah sambung. Lengkuk-likunya telah bertemu. Dan ini pula dia sudah putus. Sini pun sudah putus. Jadi sudah jadinya tasik ladam. Okey, ini ialah bentuk buka bumi tertambak. Tertambak dia ialah terbentuk apabila mendapan tertimbun di tebing sungai. Apabilanya pemendapan, okey, apa-apa pasir ke, batu kerikil ke, katakan dia termendap di tebing sungai, akhirnya dia akan jadi tertambak. Okey. Jika kamu lihat biasanya sungai mengalir macam ni kan, yang di dua tepinya lebih tinggi kan, ini dipanggil tertambak. Ini juga salah satu bentuk buka bumi bentuk peringkat hilir sungai iaitu delta. Okey, delta ialah kawasan mendapan di muara sungai. Timbunan endapan berlaku akibat aliran sungai semakin perlahan. Jika pelajar masih ingat, tadi cikgu kata di peringkat hulu, sungai ialah mengalir dengan deras. Tetapi sampai ke peringkat hilir, sungai sudah mengalir dengan lebih perlahan dan dia akan berlakunya pemendapan juga di peringkat hilir. Jadi apabila dia berlaku pemendapan, lihat di sini. Okey, dia akan membawakan endapan itu tinggal di sini. Nampak ini semua ialah endapannya. Okey. Jadi akhirnya dia akan jadikan delta. Ini ialah tempat delta. Baik, ini ialah secara ringkasannya. Di peringkat hulu adanya dua bentuk V. Okey. Pelajar boleh recall balik. Ini jeram. Ini air terjun. Dan ininya lubang periuk. Dan pada peringkat hulu ialah berlaku hakisan sungai. Mengapa? Kerana sungai mengalir dengan deras. Okey, di peringkat tengah ialah lurah berbentuk U. Okey. Ini tebing sungainya. Okey. Dia menghakis di sini. Menghakis sini dan sini mendap. Okey, dan terbentuknya susul bukit berpancar dan likuan sungai. Di sini peringkat tengah dia berlaku proses pengangkutan. Mengangkut apa? Mengangkut endapan. Okey, dan akhir sekali peringkat hilir. Okey, iaitu peringkat bawah sungai. Okey, ini atas gunungan dan mengalir turun ke bawah. Okey, ini peringkat hilir sungai. Dia akan terbentuknya likuan terpenggar. Lepas tu akhirnya terbentuk tasik ladam. Okey, dan juga ada tertambak dan delta akibat daripada proses pemendapan sungai. Okey, sungai dan tasik utama di Malaysia ini cikgu telah terangkan di video bab 6. Jika pelajar sudah lupa, maka cikgu buat ulang kaji sikit di sini. Sungai Pahang iaitu S5 ini ialah sungai yang terpanjang di Semenanjung Malaysia. Ini dipanggil Semenanjung Malaysia. Okey. Dan sungai Bernam, iaitu S4 ini merupakan sempadan semula jadi antara negeri Perak dan Selangor. Sini ialah Selangor, sini ialah Perak. Jadi sungai Bernam di tengah-tengah dua negeri itu. Okey, dan sungai Endau iaitu S6. Okey, ialah sempadan semula jadi antara negeri Johor dan negeri Pahang. Kerana ini ialah negeri Johor dan ini ialah negeri Pahang. Dan sungai Endau itu ialah di tengah-tengah dia. Okey. Dan kita lihat pula di sini ialah tasik-tasik. Kita ada dua tasik semula jadi yang terkenal di Semenanjung Malaysia iaitu tasik Chini dengan tasik Berak. Okey.
Dan tasik buatan manusia yang di semenanjung Malaysia adanya tasik Kenyir. Sarawak, kita boleh lihat Sungai Rajang merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia, iaitu S11 ini. Okey, dan Sungai Kinamatangan merupakan sungai yang kedua panjang di Malaysia, iaitu S9. Dan ada juganya Sungai Baram. Okey, dan di Sabah Sarawak terdapatnya satu tasik semula jadi yang terbesar, iaitu Longan Munut. Dia adalah tasik semula jadi yang terbesar di Sarawak. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan sungai di Malaysia. Apakah kegunaan sungai atau fungsinya? Okey, ialah untuk menjana kuasa hidroelektrik. Okey, kerana mengapa? Kerana biasanya sungai yang mengalir dengan deras, dia akan dapat menjana kuasa hidroelektrik. Contohnya di empangan Pelagus yang di Sarawak dan empangan Kenering yang di Perak. Okey, sumber pengairan yang di sini maksudnya dia ialah untuk mengairi kawasan sawah padi. Jadi dia ialah untuk pertanian padi. Biasanya kita lihat di dataran Kedah Perlis, okay, ataupun dataran Kelantan, di sana akan terdapatnya sungai-sungai mengalir di sana yang berfungsi sebagai sumber pengairan. Contohnya Sungai Muda yang di Kedah, Sungai Kelantan yang di Kelantan. Okey, yang ketiga kegunaan domestik. Pelajar faham tak apa itu kegunaan domestik? Kegunaan domestik maksudnya ialah sumber air yang untuk kegunaan harian kita. Contohnya untuk cuci, untuk mandi, untuk masak. Ini dipanggil kegunaan domestik. Okey, sempadan semula jadi. Tadi cikgu sudah terang. Okey, dan sumber protein. Jika pelajar lihat protein ini, biasanya dia merujuk kepada ikan. Kerana ikan membekalkan protein kepada kita kan. Jadi di tasik-tasik ke atau di sungai, dia merupakan sumber ikan air tawar kepada kita. Okey, pengangkutan dan perhubungan. Jika pengangkutan dan perhubungan, dia biasanya merujuk kepada Sabah dan Sarawak. Kerana di sana masih terdapat beberapa kawasan pedalaman. Okey, sebagai contohnya Sungai Rajang dan Sungai Kinabatangan. Okey, akhirnya kepentingan sungai juga sebagai rekreasi dan pelancongan. Ramai yang suka pergi melancong atau menjalankan aktiviti rekreasi di sana. Contohnya Sungai Melaka kan terkenal dengan aktiviti rekreasi river cruise kan. Tadi kita juga lihat ada yang suka mainkan aktiviti meredah jeram kan, water rafting juga di sungai-sungai. Baik, akhir sekali ialah kepentingan tasik. Apa kegunaan tasik? Fungsi tasik. Tasik juga merupakan kegunaan domestik kepada penduduk di negara kita, iaitu dia membekalkan sumber air untuk kegunaan harian kita. Contohnya tasik berak. Okey, dan rekreasi dan pelancongan, ramai suka melancong ke mana? Tasik Kenyir, Tasik Putrajaya. Dan juga dia boleh digunakan, tasik boleh digunakan untuk penjanaan kuasa hidroelektrik. Mengapa? Kerana tasik mempunyai takungan air yang banyak. Okey, akhir sekali ialah sumber protein. Tasik membekalkan sumber ikan air tawar kepada kita. Okey, contohnya tasik berak. Sekian sahaja perkongsian cikgu hari ini. Murid-murid mohon tekan like dan subscribe channel cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi.